Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua, terutamanya anak murid Cikgu Rozi yang Cikgu sayangi. Okey, kita jumpa lagi di alam maya untuk tajuk seterusnya, masih lagi subjek KBS pembuatan roti C03 penyediaan donat. Okey, masih lagi objektif pembelajaran kita nak mengenal pasti keperluan penyediaan donat. Dan untuk kelas hari ini, anak-anak murid semua akan dapat mengenal pasti jenis-jenis permintaan donat. Okey, so kita tengok satu persatu. Okey, so bila kita sentuh tentang permintaan untuk pengeluaran donat, kita akan melihat dari 3 aspek. Okey, dari segi pesanan, dari segi permintaan barang dari stor dan juga pemindahan antara dapur ataupun pemindahan antara bar. Kita akan tengok satu persatu. Okey, kita tengok dulu permintaan untuk pengeluaran donat dari segi pesanan ataupun event order. Okey, apabila pesanan dibuat oleh customer atau pelanggan, kita mesti orang yang menerima pesanan mesti mencatat beberapa butiran penting, okey, supaya pesanan yang dibuat itu dapat diterima dan juga dapat diselesaikan mengikut yang diminta oleh pelanggan. Kita tak nak ada tertinggal mana-mana butiran penting yang menyebabkan pesanan itu ataupun apa yang diterima nanti tak sama seperti yang dipesan. Dan untuk event order ini ataupun pesanan, kita akan ada borang, di mana di dalam borang itu biasanya kita akan ada maklumat yang terperinci tentang masa penghantaran yang customer perlukan, pelanggan nak kita hantar bila, kuantiti berapa banyak, nombor telefon dan juga nama penuh pelanggan yang membuat pesanan. Okay? Orang yang menerima pesanan pun kena catat juga siapa yang menerima pesanan supaya mudah bagi kita kalau ada apa-apa perkara berbangkit ke, kita akan rujuk pada staf yang mengambil pesanan. So ini adalah penting. Okay? Dan kemudian yang kedua, untuk pengeluaran donat, bahagian permintaan ini, kita ada juga permintaan barang dari store ataupun store requisition. Okay? Store requisition. Dan ini semua mesti melibatkan dokumen ataupun secara bertulis. Tak boleh main minta tepung 5 kilo, minta coklat 2 bar, tak boleh. Semuanya mesti secara rasmi, secara tulis. Okay? Dan untuk store requisition ataupun permintaan barang dari store ni pun kita ada dokumen, ada borang yang perlu diisi, dan ini adalah penting untuk memastikan keluar masuk barang daripada store adalah terkawal. Okay? Supaya kita tahu apa yang kurang lagi, supaya kita senang kita nak top up ataupun nak tambah mana yang terkurang. Dan hanya kuantiti yang diperlukan sahaja dibenarkan untuk dikeluarkan yang tertulis dalam borang. Contoh kalaulah kita minta 10 kilogram tepung roti. So hanya 10 kilogram sahaja. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Semua mesti dicatatkan dan juga direkodkan. Okay, so ini adalah contoh borang untuk permintaan barang dari store ataupun store requisition ni. Okay, ada dekat situ ada butiran tentang nombor ataupun item apa yang dikehendaki, apa kodnya, berapa kuantiti, berapa banyak, bila dikeluarkan dan sebagainya. So ini semua adalah lengkap. Okay. Okay, seterusnya aspek permintaan untuk pengeluaran donat yang ketiga, kita ada pemindahan antara dapur ataupun pemindahan antara bar. Okay, antara bar tu macam antara kaunter lah. So dan pemindahan makanan ni adalah mengikut permintaan dari dapur lain. Okay, bukan sewenang-wenangnya kita nak pindahkan, juga memerlukan pengisian borang. Perlu didokumenkan. Mesti ada borang yang perlu diisi, mesti ada hitam putih sebagai bukti dan juga sebagai rekod. Okay?
Okey, so ini adalah contoh borang untuk pemindahan antara dapur ataupun pemindahan antara bar, inter-kitchen transfer ataupun inter-bar transfer. Okey, so semua, ingat ni kita ada 3 pemindahan untuk permintaan pengeluaran donat dan semua ini perlu ada hitam putih ataupun perlu didokumenkan ataupun perlu direkodkan untuk mengelakkan masalah berbangkit ataupun ada perkara-perkara yang akan menyebabkan kelang kabut nanti kemudian. Okey. Dan kemudian kita akan lihat juga pengeluaran. So pengeluaran donat bergantung, okey, pengeluaran bahan bergantung kepada jumlah permintaan pelanggan dengan merujuk kepada resepi standard. Okey. So berapa banyak bahan yang kita nak guna bergantung kepada berapa banyak permintaan pelanggan. Semakin tinggi permintaan pelanggan bermakna semakin banyak bahan yang kita perlukan. So macam mana kita nak tahu berapa banyak? Kita akan rujuk kepada resepi standard. Resepi ni memang dah ada. So semua uh, dapur dia dah ada resepi yang standard. Dia tak ada main agak-agak. Contohnya kalau kita untuk donat ni saja, kita dah ada dah resepi tepung untuk nak menghasilkan sekilo, untuk menghasilkan 20 biji donat contohnya. Berapa kilo tepung, roti, berapa gram lemak, berapa biji telur, semuanya dah ada mengikut resepi standard. So kita akan merujuk kepada resepi standard, bukan main agak-agak. Okay. Kemudian untuk pengeluaran donat juga masa penghantaran adalah penting dan untuk menentukan masa penghantaran, semasa customer ataupun pelanggan membuat pesanan, kita kena tengok juga adakah rasional masa penghantaran yang diminta oleh pelanggan. Okay. So kita kena tengoklah, dia tak boleh tiba-tiba je order nak masa tu juga sebab kita memerlukan masa. Okay. Kita kena ambil kira jumlah masa untuk nak membuat donat tu dan juga untuk menghantar produk tu. Okay. Ke mana kita nak hantar? Berapa jauh, berapa jarak antara tempat kedai kita tu dengan tempat tempat kita nak hantar kepada pelanggan. So semua itu perlu diambil kira untuk menjaga kualiti produk kita, nak menjaga kualiti donat. Kita tak nak masa tak cukup tapi kita nak juga ambil order tu menyebabkan kita buat dengan tergesa-gesa, akhirnya produk ataupun hasil makanan kita tu tidak mencapai standard ataupun tidak mencapai piawai. Mungkin tak sedap ke, kurang masak ke, okey, hiasan tak cantik ke. Semua tu kita kena ambil kira untuk jaga kualiti. Okey, dan seterusnya ini adalah resepi donat. Okey, ini donat yang biasa, donat bersalut gula. Dan kita ada bahan-bahan yang kita perlukan dekat sini adalah tepung roti. Resepi ni tak sama. Okay? Kita ada pelbagai versi resepi untuk donat. Jadi kita akan cuba, ada orang dia ada resepi rahsia dia sendiri untuk menjadikan donat dia lebih sedap, lebih gebu, lebih lembut. So kita akan tengok mana resepi yang terbaik lah. Sebab tu kita kena cuba. Dan bila kita dapat resepi yang terbaik, kita kena simpan. Dan kita kena catat. Sebab itu kita tak boleh nak agak-agak. Sebab bila kita agak-agak, kualiti donat tu pun dia jadi tak konsisten. Okay? Mungkin hari ni lembut, elok, gebu. Tiba-tiba esok tak berapa gebu. Okay? Tak kembang dan sebagainya. Sebab itu kita perlu ada resepi yang standard. Okay? So yang dekat sini dia guna tepung roti, dia gunakan juga sedikit tepung kek, guna yeast kering, garam, gula, telur, susu tepung, air dan juga lemak yang kita gunakan untuk resepi ni adalah shortening. Okay. So bergantung, resepi tu bergantung kepada tuan punya resepi lah. So yang ini dia guna lemaknya adalah shortening. Okay. So dan resepi untuk pengeluaran donat ini, dough yang disediakan adalah menggunakan kaedah dough ringkas. Okay, nanti kita akan belajar satu persatu. Ini secara ringkas saja. Okay, kita buat guna kaedah dough ringkas. Lepas tu kita akan rehatkan. Kita akan biarkan dia kembang. Kemudian
Masa kita buat yang mula-mula tu, masa kita campurkan tu, kita akan ulilah. Okey, dah selepas uli, dah jadi cantik bulat tu, kita akan rehatkan, biarkan sampai dia kembang 2 kali ganda dan kemudian kita akan uli lagi, tapi yang kali ni tak lama, lebih kurang 10 minit dan kemudian kita akan canai. Okey, sebelum kita canai tu pun kita akan tumbuk ataupun tekan untuk nak membuang udara. Kita tak nak udara dalam dough. Okey, bila ada udara tu yang jadi donat tu tak cantik, jadi ada gelembung-gelembung udara dekat situ. Kita akan mencanai dan kemudian kita akan membentuk. Okey, untuk pengeluaran donat secara komersial, bila kita nak berniaga donat, biasanya kita akan gunakan penerap untuk membentuk donat supaya bentuk donat itu seragam. Okey, tak nak ada yang besar, ada yang kecil. Kalau kita buat dekat rumah, mungkin kita buat secara manual, tak ada penerap. Tapi kalau untuk kedai ke nak jual, kita kena pastikan bentuk itu adalah seragam dan cara paling mudah adalah menggunakan penerap donat. Okay, so rupa tu sangat penting sebab kita nak jual kan. Orang tengok aja tak cantik, tak macam bentuk donat, tak menarik, orang tak nak beli. So kita kena pastikan rupa itu perlu seragam dan juga saiznya sama. Okay? Dan kemudian selepas kita membentuk, kita akan biarkan donat tu untuk proses fermentasi. Okay? Bagi dia rehat dulu sebelum kita goreng. Okay? So ini yang biasalah kita goreng menggunakan minyak yang sederhana panas, minyak banyak. Okay? Guna kaedah menggoreng minyak banyak dan selepas itu kita akan hias. So cara nak hias donat ni terserahlah macam-macam. Ada yang kita salut dengan gula ke, ada salut dengan gula bersama dengan serbuk kayu manis, nak letak coklat, nak letak kacang, itu terserah. Nak buat donat yang ada inti itu pun terserah. Dan kemudian selepas dihias kita biarkan sejuk, kemudian kita akan packing, kita akan bungkus dan pamerkan untuk dijual. Okay? So siaplah donat daripada mula kita mencampur semua tu, menyukat bahan sampailah kepada siap untuk dipasarkan. Okay, so itu saja untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi di kelas akan datang. Semoga anak-anak semua boleh buat ulang kaji tentang tajuk donat ini. Okay, jumpa lagi di kelas akan datang. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.